A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. InsyaAllah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat berhujung minggu pada hari Sabtu ini. Dan insyaAllah kita akan sama-sama melontarkan pandangan dan juga pendapat, dan juga sedikit sebanyak berkongsi sedikit ulasan dan juga apa saja. Nak kata sedikit pun nanti jadi banyak juga kan. So kita cubalah untuk bersembang santai pada hari ini, terutamanya untuk kita concludekan hampir 30 episod yang dah kita siarkan, yang kita bincangkan, dan moga-moga dia menjadi satu laluan dan satu hijrah minda, yang membuka minda, yang membuka hati, yang membuka keinginan dan kemahuan kita untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah saya jangka sahabat-sahabat pun sudah lama menanti waktu untuk kita berdiskusi. Dan hari ini saya ada offer. Saya ada sedikit offer, offer kepada mereka yang berada di dalam grup, discussion group, perbincangan. Insya-Allah saya akan buka peluang kepada anda semua yang berada dalam discussion group di Bicara Maqasid untuk melontarkan pandangan secara live. Tapi petang pula, pagi ni dalam pukul 10.40 macam tu saya akan bagi access link. Jadi siapa yang ada access link tu, just klik link tersebut untuk masuk ke dalam Bicara Maqasid secara live pada pagi ni. Dan anda boleh terus sama ada nak beri kesan dan pesan atau nak terus bersama dengan saya untuk bersoal jawab. Nanti saya akan bagi akses masuk. Siapa nak masuk just klik link, tapi tak boleh ramai-ramai, dia cuma beberapa orang sahaja. Kalau ikutkan switcher cuma benarkan 3 orang dalam satu masa untuk kita live secara langsung. Tapi tak ada masalah, untuk saya pick up lah siapa-siapa yang sempat masuk, kita akan izinkan untuk akses dan kemudian boleh berikan kesan dan pesan secara live. Cuma make sure gambar, video dalam keadaan yang elok lah, background apa semua tu, tempat pun tak bising semua, supaya dia lebih melancarkan sesi live kita pada pagi ni. InsyaAllah ni jemputan lah, kalau tak ada pun tak ada masalah, siapa yang nak. Dan di situ saya lihat ada dua hala, macam mana saya buat live dengan Maklum, Mak Ibu, Ustaz AA, Jiha baru-baru ni, lebih kurang macam tu lah. Dan insyaAllah di situ sebenarnya ada ruang untuk kita mengajak bersama-sama sekali sahabat-sahabat daripada Bicara Maqasid ni untuk turut serta bersama dengan kita dalam live. Jadi bukan saya seorang lah pagi ni, insyaAllah. Harapannya mungkin ada lah. Okey, ada yang tanya soalan, nak tanya cara nak makan minum tu tak faham. Nak tanya cara makan minum tu, apa maksud nak tanya cara nak makan minum tu? Okey, kena elaborate sikit. Soalan tu pun kena elaborate sikit. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Rohana Gani, awal dia orang yang pertama sekali komen. Kak Julia Jaafar, Kak Julia nanti kalau rajin tekan link kita boleh masuk sekali. Umi Hafsah ke, kalau ada pandangan nak diberikan, nak cerita ataupun nak memberikan sedikit testimoni program yang dah kita jalankan selama 30 hari ni, kan. Selama ni kita cuma message, kita cuma cakap dalam grup, sama ada kita komen dekat dalam ruang waktu live ni. Kalau kali ni kita bagi peluang untuk kita bersiaran secara langsung, tunjuk muka lah, boleh dengar suara sekali, sahabat yang lain pun akan dapat kenal. Okey, sahabat-sahabat kita yang bersiaran secara langsung ni, Nur Anizah ke, ni orang jauh ni, duduk kat Johor ni, kan. InsyaAllah, mana tahu kalau rasa nak join sekali live. Okay, Umi Hafsah daripada PJ, Kak Noraini Ali daripada Jenderam, Hans, kat mana Hans? Kau dekat Langkawi ke dekat Bukit Mentajam? Kak Nur Liza, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dari Tangkak. Okay, Kak Ros Teranego daripada Shah Alam pun hari ni bersiaran. Dr. Azmi, saya ada benda saya nak kongsikan sikit, apa yang Dr. Azmi ada mesej saya.
semalam lah Dr. Azmi ada mesej saya. Selalunya doktor dia akan banyak tanya banyak soalan lah. Selalunya doktor memang banyak lah soalan daripada patient kan. Jadi anggaplah saya ni macam patient, dan dia ada tanya soalan yang macam-macam lah berkenaan dengan, kalau dalam grup umrah kami tu, dia ada tanya tentang soalan berkenaan sujud, berkenaan dengan rokok, bagaimana keterkaitan bacaan dalam doa dalam apa bacaan doa dalam sujud. Jadi semua tu sebenarnya dah dia punya jawapan je, sebab kita pernah menulis artikel berkenaan dengan sains solat dalam page Warga Prihatin, dan juga dalam Facebook dan juga website lah, kita dah letakkan dua-dua. Jadi dalam sains solat itu kita menceritakan banyak berkenaan dengan rukun-rukun solat itu, cuma tak updated. Benda tu kita kaji tahun 2016 macam tu lah, sekitar tahun 2016, 15, 16 macam tu. Dan kita banyak menulis banyak sains puasa, sains haji, sains solat, sains sedekah, sains Al-Fatihah, banyak surah-surah tertentu lah, termasuk Al-Falsafah Baqarah ni pun benda dah lama dah kita kaji, sekitar tahun 2013, 2014 dulu. So benda-benda ni, bila dulu kita hanya menulis dalam bentuk makalah dan artikel yang kita kongsikan kepada orang ramai. Dan sekitar tahun 2012-13 waktu tu, Warga Prihatin dikenali lah sebagai antara yang galak dan juga banyak mengeluarkan artikel-artikel berkaitan dengan parenting, munakahat, tips parenting, dan banyak kita menjadi rujukan ketika itu. Cuma lately ni apabila kita berkembang dan banyak melibatkan tenaga kerja yang ramai dalam urusan-urusan penting yang melibatkan pembangunan RPWP, jadi kita tidak banyak menulis lagi lah, dan kita kurang menulis, melainkan beberapa figures yang terlibat dalam urusan-urusan pendidikan. Kalau saya sendiri ada page saya, so laluan saya tu adalah suara RPWP juga, tetapi hanya melalui secara peribadi. Dan page saya Funang, dan kita ada Akademi Insan Prihatin pun aktif juga suatu waktu ketika kita galak untuk mengkaji dan juga menulis tentang sejarah, kerana waktu tu kita tengah membangunkan dan juga sedang sibuk dalam urusan menggali dan mengkaji semula sejarah bangsa, terutamanya melibatkan Nusantara. That's why ada satu siri yang kita tulis tu, siri pemesongan akidah Nusantara. Banyaklah kita kaji dan kita keluarkan dan hamburkan terus dekat dalam Facebook kita tu, hanya untuk menjentik pemikiran-pemikiran supaya kita menilai semula sejarah bangsa kita, terutamanya melibatkan sejarah agama daripada Nusantara. And then hari ni kami bawakan bicara maqasid ini secara live since PKP, dan since umrah pun sudah pun tersekat, kita tak dapat pergi menunaikan ibadah haji dan juga umrah, maka laluan kali ini Allah memberikan kemudahan secara teknologi, dan kita manfaatkan teknologi ni, lalu kita jadilah ruang bicara maqasid ini sebagai satu tempat untuk kita menyampaikan risalah, makalah dan apa saja idea yang kita dapat daripada perbincangan dalam RPWP sendiri, dan kita mendapat pengalaman secara langsung daripada rujukan-rujukan orang luar, lalu kita sampaikan kepada anda semua. Jadi ini antara pelajaran dan ruang untuk kami di sini memberikan cetusan-cetusan supaya kita semua diajak untuk berfikir, dijemput untuk mengkaji bersama-sama apa yang kita ada di sini dengan terbuka. Maksudnya berlapang dada. Kerana apa yang ada di tangan kami adalah ilmu yang miliknya adalah milik Allah, bukan milik RPWP, tidak ada milik peribadi, melainkan dia perlu disampaikan kepada orang ramai. Cuma bagaimana ilmu ini kita dapat, dan cara penyampaian kita itu yang terbaik tetap secara talaki. Sebab talaki itu lebih mudah untuk kita menjelaskan, lebih senang untuk kita berdiskusi. That's why Dr. Azmi, kalau dia ada peluang datang ke KL ni, selalunya dia akan cubalah ambil peluang, ambil masa untuk datang singgah ke RPWP, dan kita ada session talaki lah. Itu kelebihan dia. Okay, Hans ada dekat PJ hari ni. Alright, kalau ada dekat PJ boleh singgah tu. Okay. Alright, kita nak nampakkan jugalah. Okay, tadi saya nak kongsi pasal Dr. Azmi tadi. Jadi Dr. Azmi semalam dia tanya saya soalan berkenaan dengan sudur, qalbun, dan juga satu lagi topik berkenaan dengan fuada. Tiga benda ni terkaitan. So basic untuk kita membaca Al-Quran ini, Allah sebut daripada dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 185. 2185 ni Allah menampakkan, ni kita ulang balik ni kita ulang kaji untuk kita nampak timeline pendidikan Al-Quran, macam mana kita nak belajar.
First kita kaji sirah ya. Sirah dan sunnah. Sunnah pattern, sirah ni sejarah Rasulullah lah. Okey, first kita tengok bab tu. Pertama sekali, sirah Nabi menampakkan wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Okey, ini cara kita nak relate, kita nak buat secara timeline. So wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Dari sudut sejarah, kita menyambut satu meraihkan hari diturunkan Al-Quran ataupun dipanggil nuzul Al-Quran itu setiap 17 Ramadan. Ya. Jadi 17 Ramadan ni kita akan sambut nuzul Quran. Kita pun adalah negeri dekat Malaysia ni dapat cuti contohnya. Tak semua negeri-negeri kita dia akan mewartakan satu hari untuk digazetkan sebagai cuti umum. Tapi ada negeri-negeri tertentu. Dekat Arab apa semua tak adalah, dia tak adalah sambut benda tu sebagai satu kerajaan. Tetapi semua orang meletakkan 17 Ramadan itu sebagai hari ataupun waktu diturunkan Al-Quran. Waktu bila? Waktu malam. Dia senang je. Nak faham konsep ni, ambil secara timeline. Okay? Bila kita baca hadis, kita patternkan dengan sunnah dan sirah, dia mudah untuk kita membaca Al-Quran dengan penjelasan yang lebih mudah. First, timeline. Iqra, wahyu pertama turun Wahyu pertama Iqra, kedua Al-Qalam, ketiga Muzammil, keempat Mudassir, kelima Al-Fatihah. So wahyu yang turun lengkap, wahyu pertama yang turun lengkap keseluruhan ayatnya adalah Al-Fatihah. 7 ayat lengkap. Tapi yang lain ini berperingkat-peringkat. 5 ayat pertama, 5 ayat kemudian 5 ayat lagi. Kemudian yang Mudassir pun 5 ayat juga. Barulah diturunkan Al-Fatihah 7 ayat lengkap. So wahyu pertama turun adalah Iqra. Iqra turun dalam bulan Ramadan. Ramadan diturunkan ketika itu waktu malam. So syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ada ayatnya tak? Ada. Ayatnya daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Dinampakkan syahru. So kita pernah sampaikan dulu sebelum ni, apa tu syahru? Syahru kalau kita faham hari ni, kita cuma fahamkan dia sebagai satu bentuk maksud bulan. Senang je, dalam Quran buka terjemahan, diterjemahkan begitu, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila, syahrul Ramadan dinampakkan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dikatakan macam tu. Tapi untuk kita yang membacanya dalam pentafsiran yang lebih jelas untuk meletakkan ia situasi pada diri kita, sebab kalau kita ambil ayat itu, kita letak pada zaman Nabi dan ayat tu habis, kemudian kita jadikan ini sebagai ayat hukum, maka hukum turunnya puasa, begitu. Simple saja. Kita ambil yang muhkamat, kita letakkan sebagai hukum dan kita jadikannya sebagai stand. Lalu ayat ini akan dibacakan setiap tahun masuk saja Ramadan. Ayat inilah yang akan diulang-ulang untuk menjadi justifikasi kepada wajibnya puasa bulan Ramadan. Sebab ada di ayat tengah tu, faman syahida minkum falyasum. Itu dalil untuk berpuasa. Ambil ayat atas tu pula 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditetapkan, diwajibkan, difardukan, kutiba alaikumusiyam, ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. So bicara puasa ini adalah bicara ketakwaan. Jadi puasa direlatekan dengan takwa. Jadi apabila diturunkan Al-Quran, ni kena pandai membaca. Kena tahu macam mana kita nak baca satu ayat dan Allah relatekan dengan ayat yang lain, dan bagaimana Allah masukkan dalam timeline sirah dan sunnah Nabi itu dengan penjelasan-penjelasan yang bila kita baca, okey, macam ni sebenarnya Al-Quran ini diturunkan, dan bagaimana Allah membawa Nabi bersama-sama dengan Al-Quran, diperjalankan dengan Al-Quran itu, dipimpinnya Nabi itu dengan panduan wahyu. Itu kaedah yang kita nak kena faham supaya senang kita baca Quran. Hari ni kita hanya baca daripada cover to cover secara mushaf, daripada wahyu, bukan wahyu, daripada surah pertama sampai surah yang terakhir, surah 14 tu kita cuma baca saja. Tapi kita tak reti macam mana nak mengkaedahkan dia sebagai satu peta yang akan memandu kita sampailah kita dapat mengenal Allah itu dengan jelas. Kita kenal Nabi dan juga Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, Nabi Muhammad serta 25 Rasul semua ni kita kenal, baik yang dinamakan ataupun tidak dinamakan.
Yang dikisahkan maupun yang tidak dikisahkan. Benda tu ada tak dalam Quran? Ada. Surah 4 ayat 163 dan baca sampai 164. Jadi kalau kita baca semua ayat-ayat ni, kita tahu okey, ada kisah-kisah Rasul dan juga Nabi yang dikisahkan dalam Quran. Tapi ada tak kisah-kisah Nabi-Nabi lain yang tidak dikisahkan? Ada. Sebab Allah dah bagi tahu dalam Quran. So senang. Once kita tahu dia punya cara dan kaedah nak membacanya, so kita jadi seronok baca Quran. Bukan seronok sebab dia hanya memberikan ketenangan, dia hanya jadikan kita ini orang yang seronoknya dengan Quran ni kan, rasa tenang hati, rasa macam rasa leganya. Itu hanya jadi tranquilizer. Al-Quran bukan tranquilizer, solat bukan tranquilizer. Tetapi bagi kita yang kadang-kadang tak faham Al-Quran ini, maka itulah yang menjadi hakikat bagaimana Quran di akhir zaman. Dia cuma menjadi satu halwa telinga. Kita cuma mendengarnya saja. Kita dengar, kita rasa seronok kan. Sebab tu ada surah 7 ayat 204. 7:204 tu Allah kata wa iza quri'al Quran, Allah kata apabila dibacakan quri'al Quran, apabila dibacakan, ketika mana dibacakan Al-Quran, Allah suruh buat apa? Allah suruh dengar dan teliti. Di situ adalah perintah yang Allah suruh kita. Jadi bukan sekadar dengar untuk kita sedap saja telinga kita dengar, tetapi kita tidak memahami apa yang Allah sedang cakap. Semalam itu yang kita nak relate dengan apa yang Dr. Azmi tanya soalan saya itu. Sebenarnya dalam 2185 dinampakkan ayat pertama tu dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pertama hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan dia adalah satu bainat, penjelasan kepada petunjuk tadi. Dan yang ketiga wal furqan, dia adalah pembeza. So 3 elemen penting Al-Quran ini kita kena faham. Semua orang ada definisi berkaitan dengan Al-Quran. Masing-masing semua akan dapat berdasarkan kefahaman pendidikan yang kita terima daripada sekolah ke, nenek moyang ke, masuk universiti ke. Jadi kalau kita tanya semua orang ni, ramai-ramai ni, apa makna Quran? Masing-masing akan bagikan macam-macam jawapan. Ada kata Al-Quran kalamullah. Betul, tidak salah, tepat lagi. Kemudian ada yang kata Al-Quran itu petunjuk. Betul, ada dalilnya. Al-Quran itu hidayah. Betul, tak ada masalah, ada dalam ayat-ayat Quran. Kemudian akan ada yang kata Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. Betul juga, tak ada masalah. Betul lah sebagai satu panduan. Dan banyak jawapan yang kita dapat. Semua masing-masing memberikan jawapan yang berbeza-beza. Tapi bila kita lihat perbezaan-perbezaan ini, maka kita tahulah bahawa sebenarnya umat Islam ini belum lagi satu faham. Kita masih berpecah belah walaupun dari sudut makna Al-Quran itu sendiri. Jadi kita semua masing-masing berbeza-beza pandangan, berbeza pendapat, menjadikan kita ni tidak bersatu. Jadi kalau tanya A jawab lain, B jawab lain, C jawab lain, D jawab lain, tanya anak kita jawab lain. Semua memberi jawapan yang berbeza-beza. Padahal dalil Al-Quran itu jelas tak? Surah 2, 185 itu memberikan definisi Al-Quran dengan lebih jelas dan tepat. Apa itu Quran? Ma ma'nal Al-Quran? Nampakkan macam tu. Apa yang dimaksudkan, dimaknakan dengan Al-Quran? So Allah bagi penjelasan dia. Al-Quran itu hudan linnas, pertama, hudan. Kedua, dinampakkan sebagai bainat wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kita nak recap balik, ulang kaji balik semua tajuk-tajuk yang kita pernah buka sebelum ni, daripada apa tu hudan, bainat, furqan, sampailah kita masuk ke falsafah Al-Baqarah, kerana 2185 pun ada dalam surah Al-Baqarah. Okey, so hudan, bainat dan furqan ini dikaitkan dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Sebab apa? Turunnya Al-Quran adalah satu panduan yang memberikan kita ilmu. Ilmu di sisi Allah hanyalah Al-Quran. Ada ayat lain pula Allah bagi tahu macam tu. So satu-satunya ilmu yang Allah turunkan kepada manusia ni yang sangat lengkap, metodologi dan pedagogi pendidikan untuk mencipta akhlak manusia ini adalah manual dalam bentuk scriptures yang asal daripada Allah sendiri. Jadi Allah yang cipta manusia, Allah sendiri bagi kita panduan, Allah sendiri bagi kita kitab how untuk kita berjalan di atas muka bumi ini dengan pedoman wahyu dan juga kalam Allah. Allah sendiri bagi benda tu kat kita. So guide-nya sudah ada.
boundaries and limitation. Hududullah, boundaries and limitation adalah hudud. So Allah dah bagi boundaries, Allah bagi limitation. Allah bagi satu had. Hudud tu daripada perkataan jamak had. Had itu limit. Had tu jadi limit yang Allah dah tetapkan. So boundaries and limitation sudah pun Allah kepung kita dengan Al-Quran itu sendiri. Kita tak boleh lebih daripada itu. Kita tak boleh, kalau kita melebihi daripada itu apa yang Allah dah tetapkan, maka kita akan jadi orang yang melampaui batas. Boundaries adalah batas, sempadan. Kalau kita langkah sempadan itu, tanda kita sudah menjadi orang-orang yang toro. Ingat balik, siapakah orang yang toro? Orang yang melampaui batas, yang rasa dirinya serba cukup. Rasa dah cukup, lepas tu dia rasa dia lebih daripada orang lain. Dia rasa orang lain lebih rendah daripada dia. Dia rasa orang lain lebih teruk daripada dia. Dia lebih bijak, dia lebih pandai, dia lebih kaya, dia lebih angkuh, dia jadi sombong. Itu ciri-ciri orang yang toro. So orang yang toro ini dalam Quran Allah kaitkan sebagai satu individu yang bernama Fir'aun. So kena kenal nama-nama. Kalau ingat balik apa yang kita kongsikan sebelum-sebelum ni, dalam 30 episod ni kita ajar supaya kita ini kenal nama-nama. Kenapa kita kena kenal nama-nama? Seperti mana Adam diajarkan dalam surah 2 ayat 31. Jiha pun hari tu, Najihah Kak Wer pun ada ulang lagi sekali ditekankan, distreskan tentang kenapa kita kena ajar anak-anak kita nama-nama. Tapi nama-nama yang diajar tu lebih kepada praktikal. Kena ajar adab, izin, salam, istighfar, pamit, apit, semua itu nama-nama yang kita ajar untuk praktik. Tapi dalam Al-Quran sendiri, daripada 6,236 ayat Al-Quran, semuanya ada nama-nama yang kita kena kenal. Nama-nama surah ada berapa? 114 surah. Takkan kita nak nyanyi saja, nyanyi nasyid, lepas tak nyanyi je lupa terus nama-nama tu. Tak boleh. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Allah ada 99 nama. Dalam Quran ada 99 nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Takkan kita nak nasyid baru kita nak ingat. Kita kena kenal apa itu dimaksudkan dengan Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, Al-Latif, yang maha halus, yang maha teliti. Dinampakkan begitu. Jadi macam mana kita nak ambil sifat Allah itu, nak diletakkan, nak dimasukkan menjadi salah satu habit dan sikap yang kita bawa dalam diri kita. Kalau Allah itu dilihatkan maha perkasa dan maha bijaksana, banyak dinampakkan dalam ayat-ayat Quran, maha perkasa. Macam mana Allah itu hebat, kuat, dan dengan ayat Al-Quran dia memperkuatkan kefahaman kita. Dia memperteguhkan keimanan kita. Macam mana dia memperkasakan diri kita. Bukan kata kita ambil parang, toreh tak berdarah, itu kebal. Tak boleh, sebab Nabi Muhammad sendiri berdarah tak? Nabi sendiri pun berdarah bila berperang. Nabi sendiri pun cedera ketika berperang. Nabi sendiri luka ketika mana Nabi berjuang di medan perang. Jadi takkan kita hebat lagi daripada Nabi, sampai ada ilmu kebal. Jadi kebal Nabi ni macam mana? Takluk Nabi ni macam mana? Nabi kebal daripada doktrin-doktrin yang datang. Doktrin jahiliah tidak mampu menembus dada Nabi. Doktrin dan fahaman dan juga dakwah-dakwah yang tak baik, yang negatif, tidak mampu untuk merosakkan Nabi. Macam mana Abu Jahal offer kepada Nabi, bagi harta, bagi tahta, bagi wanita. Offer ni, aku bagi semua ni, kau minta lah Muhammad, syarat dia kau tinggalkanlah agama yang kau bawa ni. Apa Nabi cakap? Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau apa yang engkau sembah, bagi aku apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Bagi kamu cara hidup kamu, bagi aku cara hidup aku. Ni antara orang yang ada stand, ada prinsip. Dia tak mudah goyang. Dia kata, okey lah, aku ikut engkau lah minggu ni, minggu depan kau ikut agama aku. Kan geng-geng kafir musyrikin Mekah kan offer macam tu kan. Okey, kau tak nak, tak apa. Apa kata minggu ni kami ikut agama engkau, minggu depan engkau ikut agama kami. Stand macam tu. Boleh negotiate pula tentang agama. Jadi kita lihat diri kita, goyang tak kita? Hari ni kita beriman, esok kita kafir. Malam kita beriman, siang kita kafir. Hari ni ada musim bola, layan habis. Cerita apa? Cerita World Cup. 4 tahun sekali kan. Waktu tu betul-betul fokus. Kalau live pukul 3 pagi, live waktu subuh, sanggup tu, kunci jam apa semua nak bangun kan, sebelum tu untuk tengok bola. Tapi sayangnya tengok bola lah, kira mulanya tinggal.
Tak bangun malam untuk Allah, tetapi bangun malam untuk bola. Kan? Habis musim bola, kembali kepada asal. 4 tahun pula baru akan datang semangat yang sama. So kita ni 4 tahun sekali kita menyembah siapa? Ini kena jaga ni. Benda-benda ini sangat halus. Itu dipanggil wala talataf. Bagaimana kita nak meletakkan diri kita dalam aspek dan pertanyaan dan persoalan yang ada berkenaan dengan cara hidup kita. Din itu, agama itu adalah cara hidup. So pandang balik dalam diri masing-masing, bagaimana cara hidup kita di dunia ini hari ini. Adakah kita mengikut apa yang Allah suruh melalui manual dan juga apa yang ditetapkan dalam kitabnya, ataupun kita hari ini ikut suka hati kita, kita buat ikut nafsu kita dan bukan ikut wahyu. So tadi Allah kata surah 17 surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. So bayangkan bila Allah kata ilmu di sisi Allah adalah Al-Quran. So cek balik diri kita, selama ini adakah kita meletakkan ilmu Allah itu di dalam dada kita? Adakah kita meletakkan ilmu Allah itu sebagai panduan hidup kita, kaedah dan cara hidup kita berjalan di atas muka bumi, atau kita meletakkan ilmu selain daripada Allah? Maksudnya kita ambil ilmu daripada sekolah, ilmu daripada universiti, ilmu daripada politik ke, ilmu daripada mana barat ke, kita ambil pakar motivasi ke, tapi Al-Quran kita belum jelas lagi di dada kita. Kita ambil semua yang ada doktrin-doktrin luar ni sebagai ilmu yang kita pakai setiap hari. Kita bercakap tidak menggunakan dasar daripada Allah. Kita bercakap dasarnya kita guna ilmu orang luar. Kan? Dan dia menjadi satu yang fundamental. Dia jadi satu prinsip dalam diri kita. Kita tak kata Rasulullah kata macam ni. Kita tak guna Rasulullah. Kita kata Robert T. Kiyosaki cakap macam ni. Contohnya kan, kita guna pandangan orang luar untuk menjadi satu dasar kepada pedoman dan juga panduan kita berjalan di muka bumi. Bukan kata ilmu mereka itu salah, tidak batil. Allah kata ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada pun Allah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Asalnya pun semua yang mereka kata pun asalnya ilmu Allah. Tapi foundation kita dengan Al-Quran itu masih tidak strong, sampai kita tak boleh tahu ini daripada siapa ni, ini batil ke, ini hak, yang mana satu yang betul, yang mana satu salah. So furqan itu tidak ada. Jadi PPH kita itu pendengaran, penglihatan dan hati. 17:36 tu Allah cakap apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebut apa? Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, ini mata, penglihatan, wal fuada, dan juga apa yang ada di dalam hati kita. Apa tu fuada? Fuada itu adalah kemampuan untuk kita menganalisa secara intelek. Dia adalah satu bentuk macam mana mampunya kita untuk menilai sesuatu maklumat itu, dan kita boleh meletakkan di mana dia, sama ada hak ataupun batil. Itu furqan nama dia. Wal fuada. Macam mana kita nak menganalisa maklumat yang ada di dada kita, di dalam sudur kita. Semua ilmu itu akan masuk ke dalam dada kita. Sebab tu ilmu itu di dada. Orang kata ilmu itu duduk di mana? Di dada. Surah berapa? Surah 29 ayat 49. Surah Ankabut ayat 49. Di dada kita. Tetapi syaratnya bal huwal ayatul bayinat. Dia adalah ayat-ayat yang jelas. Jadi ilmu dia mesti jelas. Ilmu tak boleh simpan. Ilmu mesti mampu menjelaskan kepada kita. Kita boleh faham dan kita boleh memahamkan orang lain. Itu baru kita maksudnya jelas. Dan kita boleh menganalisa serta kita boleh memberikan kepada orang satu formula. Kita nampakkan kepada orang ni, sebenarnya macam ni. Sebab kita faham. Allah kata begini. Kita boleh formalisekan benda itu dan kita boleh salurkan pula kepada orang ramai. Itu baru tanda akil dan baligh. Otak kita boleh memproses ilmu, kerana ilmu itu di dada kita, dia mampu untuk menjadikan kita orang yang berfikir. Sebab Allah dalam Quran banyak seruan. Allah kata afala yatafakkarun, mengapakah mereka ini tak gunakan fikiran mereka? Afala yaqilun, kenapa mereka tak gunakan akal mereka? Afala yatazakkarun, kenapa mereka ini tidak berzikir, tidak ingat apa yang Allah pesan ni? Allah kata macam tu.
Afala yatadabbarun. Kenapa mereka ni tak reti nak mentadbir apa yang Allah dah bagi? So perintah-perintah ini ada dalam Quran tak? Ada. Tapi kita mengabaikannya. We become ignorant. Kita jadi orang-orang yang tak peduli pun mesej-mesej Allah yang dah lama ada dalam Al-Quran, sehingga kita jadi orang yang tak reti membaca Quran dengan jelas. Kita baca tetapi kita tidak faham. Kita baca tetapi kita jadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita jadi orang-orang yang rugi. Rugi kerana selama ini kita tak jadi orang yang beriman dengan kitab tadi. Kita tidak jadi orang yang meyakini ayat-ayat tadi. Kita lebih yakin kata-kata pakar motivasi, ustaz-ustaz, asatizah apa semua, kita kenal ni. Bukan kita nak condemn apa, tapi bila kita dapat je pandangan ustaz ni, kita pegang dengan pandangan ustaz ni. Sebab apa? Tak boleh, ustaz ni kata macam ni. Itu kena berhati-hati. Why? Kerana ustaz itu pun dasarnya daripada Al-Quran. Once datang pada ustaz, even daripada saya sekalipun, boleh jadi betul, boleh jadi salah tak? Boleh. Kerana apa? Sekiranya apa yang keluar daripada mulut saya tidak mendasari menggunakan apa yang Allah wahyukan, dia boleh jadi salah. Dia boleh jadi satu khilaf. Dia boleh jadi satu ijtihad. Tapi kalau kita kekal dengan apa yang Allah dah katakan, dengan dalilnya, dengan nasnya, dengan pentafsiran yang jelas, dengan apa yang Allah kata bertepatan dengan maksud dan maknanya, maka di situ dia akan menghilangkan khilaf. Itu teknik macam mana kita nak baca Al-Quran. So tak kisahlah ustaz mana pun cakap, agamawan mana pun cakap, hatta kalau ada mufti pun yang mengatakan sesuatu, pakar hadis mengatakan apa-apa pun makna-makna tertentu daripada hadis yang dibawa, sahih ke, dhaif ke, apa semua, tapi rule of thumb untuk membawa apa saja yang mereka cakap mesti dibenarkan dengan Al-Quran. Sebab tu kita baca Sadaqallahul Azim, kerana Allah lah yang akan membenarkan apa saja ucapan-ucapan yang keluar daripada manusia. Jadi kita kena ada manual tak? Kena ada manual. Bukan kata tak boleh dengar cakap ustaz, kena dengar. Kerana apa? Mereka antara orang-orang yang alim dalam bidang-bidang, dan mereka ada ketokohan dan kepakaran dalam bidang yang mereka telah pun berjaya kaji. Penat kawan tu belajar sampai PhD apa semua bagai untuk dapat ilmu tu. Itu ilmu yang dia dapat. Cuma yang kita nak betulkan, jangan kita jadikan mereka itu sebagai satu tokoh, satu-satunya tokoh yang kita pegang sampai tidak boleh memasukkan elemen dan pandangan orang lain. Itu kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita tak nak jadi orang yang taksub. Tak nak jadi orang yang hanya menjadikan seseorang itu idola. Ingat balik hari itu kita nampakkan tentang bicara idola. Apabila ulama-ulama menjadi sembahan, ulama-ulama menjadi sembahan, idola kepada orang, kita idol seseorang itu, kita jadikan seseorang itu idola sampai kita nampak dia saja yang betul, dan itu salah. So kita tak boleh nak letakkan pada individu. Ilmu ini milik Allah. Kok mana pun dia tetap kena kembali semula kepada sumber dia. Sumbernya ada tak dalam Quran? Ada. Ada tak dalam rumah kita? Ada. Ada tak kat tangan kita? Kalau dalam telefon tu? Ada. Jadi masing-masing memiliki ilmu yang Allah dah beri. Cuma macam mana nak iqra' dia saja yang kita tak dapat. Jadi hari ni iqra' dia akan mendatangkan kepada kita satu bentuk kefahaman, bacaan. Sebab ramai orang boleh baca Quran, tetapi tak ramai orang boleh iqra' Al-Quran. Itu beza antara tilawah dan iqra'. Kita kena tahu perbezaan dia. Okey? Ambil topik itu untuk kita tahu macam mana kita nak membezakan tilawah dan iqra'. Hanya orang-orang yang membaca dengan iqra', dia akan mendapat bacaan. Barulah dia dapat Al-Quran. Sebab daripada iqra' lahirnya maksud yang kedua seterusnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah satu bentuk bacaan. Sebab tu hari itu kita nampakkan dalam episod yang lepas, kita nampakkan apa beza antara kitab dan juga Al-Quran. Hari ini kita confuse, kita kata Al-Quran itu kitab. Okey? Dan kita kena tahu kitab itu satu ketetapan. Macam tadi kita bacakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berasal daripada perkataan yang sama tak? Kitab tak? Kitab. Benda itu sudah tertulis. Benda itu sudah menjadi satu ketetapan. Benda itu sudah fix. Tak ada yang mampu mengubahnya sampai dia menjadi satu benda yang sama ditetapkan seperti orang-orang yang terdahulu. Ada dalam kitab-kitab terdahulu.
ada diperintahkan kepada orang terdahulu, dan perintah yang sama pun diperintahkan kepada kita. Macam ada satu ayat lain didampakkan tentang bagaimana kita ini membaca Al-Quran itu sebagai satu bentuk kitab. Kitab yang selama ni kita tak faham. Kalau ada Al-Quran itu, Allah nampakkan tentang orang-orang yang membaca kitab tetapi dia buta huruf. Dia dah baca kitab tetapi dia tidak kenal Al-Quran. Dia tak kenal kitab itu sebagai satu bentuk yang kita kena imani. Kita gunakan Al-Quran itu sebagai satu, hari ni Al-Quran itu kita jadikannya sebagai satu bacaan yang berbentuk ritual. Kita pilih surah-surah tertentu, kita pilih ayat-ayat tertentu, dan kita nampakkan dia sebagai satu yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Waqiahnya ada kelebihan gini, Yasin ada kelebihan begini, Al-Mulk ada kelebihan begini. Masukkan dalam surat contohnya, dijadikan sebagai kelebihan-kelebihan yang dibaca di waktu subuh dan di waktu petang. Subuh dengan asar baca bab surat. Tidak salah, dia mendekatkan kita dengan Al-Quran. Tetapi kalau dia dijadikan hanya bacaan dan zikir yang hanya untuk tujuan yang di mulut sahaja tanpa kefahaman, dan dia jadi satu yang kita dapat ikatan dengan Allah itu, tetapi di sebalik itu kita tidak memahami apa yang kita buat. Jadi sayang. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr. Rugi di situ. Sebab apa? Sebab buat, cakap, tapi Allah kata apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Setiap ayat-ayat yang kita baca tu, dalam tu ada perintah tak? Ada perintah, ada larangan. Yang kita bimbang, yang Allah larang dalam ayat tu, lepas selesai kita baca ayat tu, larangan itulah yang kita buat. Maksudnya apa yang kita baca, dia tidak berbekas dan tidak melekat di hati. Sebaliknya, yang itulah yang kita ingkar. Yang kita jadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tadi. Banyak Jadi kita kena hati-hati dalam apa yang kita, hari ini kita kena cari jalan. Carilah wasilah, Allah kata. Surah 5, surah Al-Maidah ayat 35. Carilah wasilah macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Carilah jalan macam mana kita nak memahami ayat-ayat Allah. Banyak YouTube ada, ustaz-ustaz ada yang menceritakan macam mana nak mengenal ayat-ayat Allah, nak membaca Al-Quran dengan kefahaman. Banyak, terlalu banyak. Maka pilihlah yang terbaik. Bagaimana kita nak menjadi seorang hamba Allah yang down to earth. Sebab tu tadi saya nak cakap pasal Dr. Azmi ni, sebab soalan dia berkaitan dengan 3 benda tadi. Pertama, hudan, bainat dan furqan, dan juga pendengaran, penglihatan dan hati. Sebab Allah kata tiga elemen ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa yang kita dapat daripada petunjuk Allah, kita dapat dari sudut penjelasan dan juga bainat tadi, termasuklah furqan. Allah kata dia terkait dengan pendengaran, penglihatan dan hati. That's why bila kita diberikan petunjuk hudan, perkara pertama yang Allah minta kepada kita adalah untuk kita tunduk. Bila Adam diajar nama-nama, dan kemudian Adam diminta untuk sampaikan kepada malaikat-malaikat. Ingat Adam dapat nama-nama, kemudian Adam diminta untuk sampaikan kepada malaikat-malaikat. Sampailah kepada malaikat-malaikat ini. Bila dia dapat tu, Allah perintahkan. Allah tanya dia, siapa lebih tahu? Adam ke engkau? So malaikat nampakkan Adam lebih tahu. Bila ilmu yang Allah dah berikan, dah sampaikan kepada Adam, malaikat dapat satu penjelasan. Dengan penjelasan itu, dia memberikan kepada autoriti untuk, Allah kata kepada malaikat, maka sujudlah kepada Adam. Tapi ada tak yang tak nak? Ada satu malaikat ni tak nak sujud kepada Adam. Sebab apa dia rasa dia tak nak sujud kepada Adam? Kerana dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Itulah iblis. Dan beranak pinaklah keturunan iblis ini daripada keturunan syaitan-syaitanur rajim. Rejim syaitan tadi. So apa yang berlaku? Kita nak nampakkan secara dramanya, bila ada orang yang dah disampaikan ilmu, diberikan kelebihan, dia membawa satu petunjuk. Bila diajar nama-nama, kita diberikan satu knowledge, satu ilmu.
Termasuklah yang menonton ini. Saya yakin dan saya pasti ramai daripada kalangan kita ni yang dah bila nak mendekatkan diri kepada Allah, kita mendapat satu petunjuk. Kita dapat satu hidayah yang kita rasa kita kena berubah ni. Dan semua orang semangat nak berubah. Dan dia tak nak berubah seorang-seorang. Dia mesti nak ajak kawan dia, anak dia, suami dia, isteri dia, keluarga dia, adik-beradik dia. Dia mesti nak orang berubah sama ke arah kebaikan. Itu yang kita dapat. Sebab apa? Kerana ilmu. Ilmu ini yang meninggikan kita, yang mengangkat darjat kita. Itu yang dinampakkan dalam surah 7 ayat 176. Surah apa? Surah Al-A'raf ayat 176 yang dinampakkan tentang perumpamaan tentang anjing. Di dalam itu diceritakan Allah bagi kat kita ayat-ayat ini untuk meninggikan darjat kita, untuk mengangkat darjat kita dengan apa? Dengan ilmu. Tapi masalahnya bila kita nak bagi, itu jadi dengan malaikat Iblis ni tadi. Sebab apa? Iblis ni menganjing. Menganjing siapa? Menganjing Adam. Dia siapa? Aku ni siapa? Dia tu dijadikan daripada tanah, aku ni dijadikan daripada api. Dia spark something. Api ni dia akan menyemarakkan kebencian, kemarahan. That is spark. Malaikat dijadikan daripada cahaya, nur. Tapi bila dah daripada nur, cahaya itu dah keluar api, dah mula rasa lebih baik, lebih tinggi. Itu cerita Toro. Cerita orang yang sombong, orang yang belagak, orang yang rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia angkuh. Dengan apa yang dia ada, dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. So bila mana kita dapat hidayah, kita dapat petunjuk, yang menundukkan kita ini adalah ilmu Allah tadi. Barulah kita rasa kita boleh jadi hamba. Kita rasa kita ni dia orang yang nak sujud kepada Allah. Kita rasa kita nak jadi orang yang lebih baik dengan ilmu yang Allah bagi tadi. Tapi kalau orang yang cenderung kepada dunia, dia tengok, kau ni baru pergi umrah sekali, balik terus nak jadi ustazah, amboi. Adalah yang cakap macam tu kan. Ada juga yang cakap, kau ni sekolah sama dengan aku, kerja sama tempat dengan aku, tiba-tiba nak dia cakap gitu kan. Sebab apa? Sebab orang yang begini, dia nampak kita dah mula bercakap sesuatu yang lain daripada apa yang dia selama ni suka. Dia cintakan dunia. That's why Allah nampakkan 7176 tu, cerita dia cerita anjing. Engkau bagi, engkau jemput ke, engkau halau ke, dia tak nak. Dia jeli macam tu lah lidah dia. Jadi orang-orang begini, dia akan sama saja. Engkau bagi peringatan ke ataupun tak bagi peringatan ke, Allah kata sama saja mereka itu orang-orang yang ingkar. Tu kita relatekan ya. Ingat balik kita relate 7176, kita relatekan dengan surah 2 ayat 6. Dia kena pandai membaca 7176, kita relatekan balik dengan 2 ayat 6, surah Al-Baqarah ayat 6. So ini point dia adalah kita nak nampakkan dengan ilmu Allah tu dia mampu menundukkan manusia. Tapi bagi orang yang tak boleh terima ilmu Allah ini, tak boleh terima petunjuk hidayah ini, dia akan rasa objek, dia akan menolak. Dia akan reject benda ni. Objection, dia akan menolak benda ni. Dia tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Engkau ni siapa? Once keluar mulut engkau siapa, macam mana Nabi Muhammad lah. Macam mana berlaku kepada Nabi-Nabi sebelum ni. Ketetapan dia tak sama. Baik Nuh, Syuaib kan, Musa, dia nak cakap saja, engkau siapa? Ibrahim pun nak tegur pun, engkau siapa? Ini bila mereka melihat kepada engkau siapa. Dia tidak melihat kepada ilmu yang diberikan, petunjuk yang nak disampaikan. Dia akan tengok, engkau siapa? Kan, engkau ni sama je dengan aku dulu kan. Isap okoknya lah, dadahnya lah, apa semua. Jadi orang yang ni jadi inferior. Dia nak berdakwah, tetapi dakwahnya terhalang kerana peribadi dia. Orang memandang peribadi berbanding orang memandang ilmu. Jadi di sini yang kita nak nampakkan. Orang Melayu kita kadang-kadang pun duduk dalam stigma yang sama juga. Tambah kalau adik-beradik sendiri kan, adik-beradik sendiri lagilah susah. Nak tegur payah, tak tegur pun resah kan. Sebab kita tahu benda ni dah salah, tapi nak cakap ada rejection. Why? Who are you? Bab tu yang kita kena nak betulkan. Tapi kalau kita jumpa benda tu, means you are on the right track. Sebab apa? Itulah sunnah dia. Sunnah dia bila Nabi Muhammad dah sampaikan ke Abu Jahal, engkau siapa? Engkau lahir pun, Abu Lahab cakap apa? Aku sembelih 100 ekor unta untuk engkau lah waktu engkau lahir. Engkau siapa? Dia cakap macam tu. So beginilah habit-habit orang-orang yang tak boleh terima kalau orang lain ada ilmu yang lebih sikit.
Sebab apa? Sebab ilmu ini dia akan menghidupkan kita. Dia akan menggoncang jiwa kita ni supaya kita sedar there's something wrong tentang amalan yang berlaku sekitar kehidupan kita. Daripada kita kecil sampai kita besar, kita nampak ada benda tak kena. Kita mencari sampailah kita jumpa jawapan. Begitulah kisah Ibrahim, mencari sehinggalah dia ada mencari, dia jumpa bulan, jumpa matahari, jumpa bintang, jumpa pokok, jumpa semua ni, dan dia nampak semua ini tidak kekal, dia akan hilang. Dan dia kata, aku tak suka benda yang tak kekal. Jadi di situ dia nak mencari sesuatu yang jelas sampai dia mampu untuk jadi Allah, satu-satunya sembahan yang menyebabkan dia bertakwa dengan apa yang Allah dah tetapkan. Itu cerita fix tentang takwa. Hudan lil muttaqin. Petunjuk ini hanya dapat diberikan kepada orang yang committed. Engkau dapat dan you committed. Wah, aku tak boleh jadi ni. Dah lama dah aku lalai, dah lama dah aku leka, dah lama dah aku lara, dah sampai masa dah aku berubah. Dan you committed dengan benda tu. How you committed? Engkau mula istiqamah. Sikit-sikit. Jangan commit terus besar. Commit dengan benda yang kecil. Dan daripada sekecil-kecil perkara kita istiqamahkan. Kan kita boleh istiqamah. Hari-hari bangun pagi gosok gigi. Tu istiqamah lah tu. Tapi benda tu kecil je, kan? Tapi Allah suka tak? Allah suka. Allah suka orang-orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri tu dah buat dah satu ayat Allah. Dah betul dah. Kan? Hari-hari mandi tak? Istiqamah mandi pagi-pagi. Tak ada bangun-bangun pagi terus pergi kerja. Tak ada. Mesti mandi dulu. Kan? Istiqamah tak? Istiqamah. Boleh buat, tak ada masalah. Kita bayar bil. Istiqamah tak? Istiqamah. Bayar kereta. Istiqamah. Tak bayar kena tarik. Bayar rumah. Tak bayar nanti kena macam-macam. Saya istiqamah tak? Istiqamah. Tapi bab-bab lain ni, bab agama ni, susah pula kita nak istiqamah. Kan? Kalau baca paper tu, ada orang tu istiqamah. Pagi-pagi keluar, beli paper, bukan ngadap paper tu, ada sampai 5 jam dia ngadap paper tu. Why? Sebab apa? Semua benda dalam paper tu dia akan tengok sampai kunyah. Dan anak-anak dia tak berani sentuh paper tu selagi bapak dia tak habis baca. Kan? Bapak dia dah habis baca, barulah boleh sentuh paper tu. Kau nak buat bungkus nasi lemak ke apa ke, itu dululah zaman ada paper. Kan? Sebab apa? Sebab paper itu jadi sumber maklumat dia. Tapi nak ngadak Quran 30 minit pun payah. Paper 5 jam pun boleh. Itu manusia. Jadi kita ni kena kenal. Ini baru cerita paper, belum campur lagi kita yang jadi engineer, yang jadi doktor, yang jadi technician, yang jadi pakar sejarah, yang jadi guru bahasa, yang jadi guru sejarah. Buku-buku yang kita boleh baca tu, berkitab-kitab kita boleh baca. Tapi Al-Quran yang satu buku tu, susah now nak baca. Susah now nak faham. Kenapa jadi macam tu? Kerana kemahuan. Baca buku yang berkaitan dengan doktor, anatomi, buku-buku yang terlibat dengan doktor ni, kita sanggup baca. Why? Kerana dia menjanjikan sesuatu di akhir nanti. Kita dapat apa? Kita dapat jawatan doktor, kita dapat pangkat. Sanggup mengkaji macam-macam kerana kita dapat PhD nanti, doctorate nanti. Kita sanggup baca apa semua berkaitan dengan engineering. Sebab apa? Why? Hujung nanti kita akan jadi engineer. Hujung nanti kita akan dapat gaji besar. Jadi rugi. Al-Quran tebal ni pun kita jadi malas nak baca. Baca dah rajin dah, tapi Arabnya saja tak faham. Okey? Jadi ini antara ciri-ciri orang yang rugi. Alright? So ini benda yang kita kena sama-sama muhasabah. Ni topik ulang kaji. Dia tak ada cerita yang baru, tetapi saya nak rangkumkan sedikit sebanyak apa yang kita dah buka dulu dengan Hudan, Bainat dan Furqan. Bagaimana kita nak relatekan dengan Al-Baqarah, dengan apa yang kita baca sebelum ni, nak menambahkan sikit kefahaman kita supaya kita jelas. Dan supaya kita ramai-ramai ni tak rasa rendah diri, tapi Allah sedang meninggikan kita. Sebab ada di kalangan kita yang boleh bercakap, dan pasti dia cuba sampaikan kepada anak dan isteri. Dan halangan dia adalah anak dan isteri itu sendiri, suami sendiri. Kan? Kita dah cuba untuk berusaha untuk jadi isteri yang baik, tapi suami kita mungkin tidak suka apa yang kita dengar. Kan? Dengar ceramah agama, kadang-kadang kena CP-CP kena dekat suami. Kan? Jadi kadang-kadang benda yang kena tu kena betul, tapi kita ni rasa ego, tak nak terima benda tu. So kita rasa macam, oh tak suka. Tapi kebenaran kena disampaikan tak? Kena sampaikan. Jika kamu takut meninggalkan anak yang lemah, kena sampaikan dengan kata-kata yang benar. Allah kata surah 4 ayat 9. Banyak kali dah buka Surah An-Nisa ayat 9. So kalau kita tak cakap benda yang benar, dan kita akan meninggalkan anak yang lemah, zuriat keturunan yang lemah, Allah kata tu.
So kita kena berani bercakap benda yang benar. Kalau benda itu akan menyebabkan kita rasa terbelah dada, terluka, terguris, but itu adalah kebenaran, then you have to swallow benda yang benar tu. Sebab apa? Itulah yang akan membaiki apa yang ada di hati kita. Surah 10 ayat 57. Al-Quran ini adalah syifa untuk menyembuhkan dalam dada kita. Ni ada satu penyakit yang nak dirawat. Jadi kita kena baca Al-Quran untuk merawat hati kita. Bukan sekadar baca dalam bahasa Arab tapi kita tak faham. Itu kita nak kena betulkan. So point dia, kalau lepas ni kita nak cakap kepada orang, cakap dengan bil hikmah. Cakaplah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh adab. Kalau kita nak menegur, tegurlah dengan bahasa yang terbaik yang mampu kita sampaikan. Sebab itulah ujian akil dan baligh. Apa yang ada dalam akal kita, kadang-kadang kita tak perlu nak cakap. Sebab apa? Tengok pada orang, kondisi dan keadaan. Kalau kita cakap, jadi macam mana? Tak cakap lebih baik ke? Cakap lebih baik. Kadang-kadang ada benda kita kena puasakan. Sebab tu bulan Ramadan tadi dikaitkan dengan Hudan, Bainat dan Furqan. Hujungnya Allah kata, barang siapa yang melihatnya, faman syahida minkum falyasum. Dalam keadaan hari ni yang ramai, keadaan manusia sedang kacau bilau, haru biru, dalam keadaan yang panas dengan masalah akhlak dan juga kerosakan akidah yang sangat melampau, kadang-kala kita dah nampak dah, kita dah makin teruk. Hari-hari kita dihidang dengan perkara-perkara yang merosakkan akhlak anak-anak muda kita. Daripada zina, buang anak, sumbang mahram, seks bebas, LGBT, dadah, rogol, apa saja jenayah yang ada, semua itu membimbangkan kita. Itulah rahmat. So bila kita bimbang, kita nak cari satu formula untuk kembali balik kepada agama yang selamat. Itu salam, yang sejahtera. Jadi kita nak kena kembali kepada kitab dan sunnah. So nak kembali kepada kitab dan sunnah, tidak boleh lari daripada kita kembali balik kepada Al-Quran. Iqra' balik apa yang ada depan mata kita. Apa yang ada depan mata kita terkait dengan kita. Dosa kita, kejahatan kita, keburukan kita, dosa-dosa silam kita, kelemahan kita, akidah kita yang goyang, yang mudah sampai kita dah silap mengajar, mendidik anak-anak kita. Semua itu kita kena iqra' balik. Sampailah kita jumpa di mana ruang untuk kita taubat dan kita islah, kita berubah dan istiqomah. Part by part kita buat. Tapi yang dah lepas. Itu kifarah kita. Nabi Muhammad 40 tahun. Tapi dengan 40 tahun itu, baginda berubah 23 tahun. Excellent dalam membangunkan semula agama. Kita bagaimana pula? Tanya balik diri kita. Aku dah berapa puluh tahun hidup, bagaimana masa lepas aku dan macam mana masa depan aku? Berapa baki umur yang ada ni? Dah banyak mana aku menyumbang kepada agama? Umur ni macam mana kita nak zakat dan infakkan, kembalikan balik kepada Allah? Apa yang kita nak buat dengan apa yang baki hidup yang ada ni? Ke mana kita nak bagi? Terus nak bersama-sama dengan Taghut, nak duduk dengan Firaun, nak duduk dalam sistem Dajjal, nak duduk dalam sistem Al-Baqarah, atau dah sampai masa untuk kita kembali kepada fitrah? Kalau tidak, sampai bila-bila pun kita tak mampu untuk meraihkan hari fitrah, Aidil Fitri. Puasa dah bertahun, tiap-tiap tahun kita puasa, bayar zakat fitrah, tapi kita tak faham apa kita buat. Jadi kita belum lagi menjadi orang yang fitrah. Fitrahnya kita kembalikan balik Allah itu ke tempat yang asal. Bukan lagi nafsu, bukan lagi diri kita, bukan bismi ana, tetapi dengan bismillah. Untuk kita dapat balik jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Kalau kata hari ni kita masih lagi duduk dalam kemurungan, duduk dalam keadaan kita masih tak tahu apa yang kita buat kat dunia ni, sewenang-wenangnya melakukan kerosakan, duduk dekat dunia ni, hanyut dengan dunia ni. Sebab apa? Allah dah kata tak? Surah 75 ayat 19 dan 20. Ayat 20 dan 21 Allah cakap 19, 21 tu relate lah, kena baca daripada 17, 16, baca semua tu 15, 16, 17, 18, 19, 21. Tu semua cerita disiplin untuk kita menuntut ilmu. Kerana apa? Hujungnya Allah kata, bahkan engkau masih lagi mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. So kita ni banyak mencintai dunia. 7176, engkau cenderung kepada dunia. Sebab tu kita dinampakkan perumpamaan seperti anjing. Okey, dah 54 minit dah. Ya Allahu Akbar. Itulah sonok sembang sampai lupa pula kita sebenarnya ada offer kepada siapa yang nak join.
Ustaz tu belajar sebab nak sijil, nak cari kerja. Okey. Alright, saya baca seminit komen-komen yang diberikan. Okey, terima kasih kepada semua yang memberi komen. Okey, kita rasa kita nak semua orang sekeliling kita bersama kita ubah mana yang salah, ubah mana yang tak betul untuk dapat redha Allah. Betul Kak Siti Hafsah, ni senior saya kat sekolah dulu. Tapi itulah cabarannya. Macam mana Nabi-Nabi terdahulu mengalami. Kalau Nabi Nuh, isteri dan anak sendiri pun tak nak. Kalau Nabi Muhammad dapat selamatkan isteri dan anak-anak seperti mana Nabi Ibrahim. Jadi kita pun akan mengalami sunnah dan fitrah yang sama. Mereka akan mencari jalan untuk tidak menerima ajakan kita, akan menolak dakwah kita kalau mereka masih lagi mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. Itu Allah dah sebut dalam Quran. Okey. Boleh tak kita simpulkan Furqan, ilmu kebal peluru atau ilmu bomoh-bomoh tu ilmu yang tak betul? Betul, boleh dinampakkan macam tu. Benda yang gaib ni ada. Tetapi kalaulah betul kita ada santau apa semua, baik kita santau je dekat Yahudi, pergi je hantar dekat Israel. Kan? Buat apa kita nak gaduh sama-sama kita? Ini kau santau pergi hantar ilmu hitam pergi dekat orang yang meniaga sebelah kita. Kan ilmu tu tak baik, kan? Kenapa macam tu? Kenapa kita tak tolong je Islam? Kita tak bangunkan agama kita? Ini satu benda yang kita kena sama-sama fikirlah. Okey. Ilmu di dada syaratnya mesti jelas, kita faham. Okey, yang ni apa yang saya sampaikan. Alright. Saya tak faham sebenarnya maksud makna makan dan minum tu apa kaitannya dengan ubudiyah, rububiyah dan mulkiyah. Satu lagi tu. Okey, dia simple. Makan dan minum ni sebenarnya cerita. Makan ni makan kebatilan, minum itu analogi kepada air. Air itu analogi ilmu. So sekarang ni yang saya sampaikan adalah satu bentuk analogi. So yang sedang minum ni korang yang tengah live ni, yang sedang menonton saya ni, korang ni lah yang sedang minum air yang disampaikan melalui ilmu. Tu daripada surah 13 ayat 17, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 17. Apa kita nak kaitkan dengan air? Dijawab dalam surah yang sama ayat 17. Nak kemaskan lagi air yang menyucikan, tengok surah Al-Anfal ayat 11, surah 8 ayat 11. Itu semua cerita air yang menampakkan air itu adalah analogi kepada ilmu dan juga kebenaran. Okey, so yang nak disampaikan ni adalah kebenaran. So kita nak sucikan, kerana yang ada pada kita ini adalah kebatilan. So saya menyampaikan yang hak untuk menyucikan dan membersihkan yang batil ada dalam diri orang yang sedang mendengar. So saya sedang makan kebatilan anda, anda sedang minum ilmu yang sedang disampaikan. This is the process, makan dan minum. Tapi ramai orang tak faham analogi. Bila Allah sebut dalam Quran, pergilah ke masjid, pakai cantik-cantik dan makan minumlah di sana, di masjid. Syarat dia jangan berlebihan. Kenapa diperintahkan pergi masjid untuk makan minum? Sebab tu orang pergi masjid, adanya majlis ilmu. Pergi masjid, ada tazkirah, ada ceramah. Penceramah tu sedang betulkan ni fahaman-fahaman yang ada depan kita ni. Dia bagi satu bentuk ilmu untuk menyucikan kefahaman kita. Dalam masa yang sama, apa yang kita salah itu dibetulkan. Itulah kebatilan kita. Apa yang kita selama ini buat salah, dibetulkan. Okey, itu proses makan dan minum. Contoh yang mudah, kalau kita tak boleh makan anak kita, itu contoh. Kan? Anak kita boleh makan kita. Macam mana anak kita boleh makan kita? Dia tantrum saja, dia guling saja, kan? Jalan dekat pasar malam, lepas tu dia tengok je nampak pistol air tu, dia dah berkenan dengan benda tu, dia minta elok-elok kat mak dia, "Mak, saya nak pistol tu." Lepas tu mak dia pun kata tak boleh. Bila cakap tak boleh saja, kita punya tak boleh itu tak boleh makan dia. Dia nak makan kita balik, dia buat apa? Dia tantrum, dia guling, kita pun malu. Alah, orang ramai tengok kita, nak diamkan dia, ambil, beli, bayar, habis. Siapa makan siapa waktu tu? Anak makan kita. Kita yang kena sembelih. Bukan kita sembelih anak, anak yang sembelih kita. Dua, contohnya Didi and Friends tu kan, nak diamkan anak-anak kita yang kecil-kecil ni kan, anak kita tantrum menangis, kita tak boleh makan dengan dia, kita tak boleh diamkan dia, kita tak boleh senyapkan dia. Tapi Didi and Friends boleh diamkan dia. So siapa yang boleh makan anak kita? Didi and Friends tu boleh makan anak kita. Macam mana? Buka YouTube, tunjuk lagu, bagi dia handphone, gadget, anak kita boleh diam.
Tapi silapnya kat situ, kita sampai masa nanti kita tak mampu untuk diamkan dia dengan hujah mulut kita. Kita cakap lah apa pun, anak tu tak dengar cakap kita. Itu kesan dan akibat bila kita manjakan mereka dengan satu benda yang salah daripada kecil-kecil lagi. Kita dah ajar dia orang ni dengan gadget. So bukan salah anak tu, salahnya mak bapak, sebab dia yang hajar habit tadi tu. Dia tak cantas, dia tak makan kebatilan anak tu bermula daripada hari pertama anak tu kenal gadget. That's why kita kena relatekan dengan ubudiyah, dengan rububiyah, dengan mulkiyah. Kalau tadi yang berlakunya di mana? Dalam rumah sendiri, itu mulkiyah kita. Rumah kita kan, ni rumah kita, tu anak kita, anak yang duduk dengan kita tu ubudiyah kita. Dalam rumah ada peraturan tak? Ada peraturan. Tapi peraturan itu tak boleh makan anak kita. Tahu, kita yang jadi mak bapak, we set the rule. That's why pemimpin ini dipanggil ruler, pembaris. Kita kena jadi orang yang meletakkan boundaries and limitation. Tapi anak-anak kita boleh langgar saja boundaries and limitation itu. Tandanya peraturan tadi tak boleh makan anak kita. Hudud Allah tadi tak boleh makan. Agama tak boleh makan jiwa anak-anak kita ni. Tapi anak-anak kita ni dah jadi makanan. Makanan siapa? Makanan doktrin, makanan dajjal, makanan sistem orang luar. Then gone. Ubudiyah yang ada dalam rumah tangga itu habis. Dimakan oleh siapa? Dimakan oleh sistem-sistem dan dakyah-dakyah yang menyebabkan anak-anak kita jadi ulam. Tahu? Senang saja dia menonton konsert, dia boleh tengok AF, dulu adalah AF, tak tahulah sekarang ni ada lagi ke tak. Dia boleh tengok yang tua-tua pun, Kilauan Emas, tua-tua pun kena makan lagi. Kena makan dengan televisyen, TV, Astro, apa saja instrumen luar tu boleh makan pemikiran kita ni. Sampai kita boleh duduk tengok 3 jam 4 jam. Layan movie sampai kita lupa masa kita ni untuk Allah, sampai kita tak lupa tentang dunia yang sedang ni. Apa saja yang ada dekat dalam televisyen, bukan kata semuanya tak elok, ada yang baik. Tapi kerana kita jadi orang yang lalai, kita dah zakatkan masa kita untuk tempat lain. Dah makan masa kita. Tahu? Dia makan masa kita. Dia makan nyawa kita. Dia makan umur kita. Dia makan otak kita. Patut kepala ni guna untuk fikir benda lain, tapi kita bagi benda ni untuk benda yang sia-sia. Itu cara kita nak membaca tanda. So ubudiyahnya dimakan, rububiyah peraturannya tak berlaku, mulkiyah rumah tadi tu langsung tidak jadi rumah yang meletakkan hukum pada tempatnya. Jadi rumah yang tidak meletakkan hukum pada tempatnya, jadi orang dalam rumah itu tidak meletakkan hukum pada tempatnya, ubudiyah itu tidak mengikuti peraturan pada tempatnya, maka jadilah orang yang zalim. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. So dalam rumah itu berlaku kegelapan tak? Berlakulah kegelapan dalam rumah tu. So rumah itu hilang tak cahaya? Hilanglah cahaya. Ada tak nur? Tidak ada nur. Bila tak ada nur, tak ada hidayah. Tak ada hidayah, tak ada Al-Quran. Tak ada Al-Quran, tak ada Allah. So rumah tadi itu tidak ada Allah yang menjadi pengatur dalam rumah itu. Yang ada adalah nafsu kita. Okey? Boleh faham? Cuba relatekan dengan bahasa yang mudah untuk kita tahu apa itu makan dengan 3 jari tadi. So makan 3 jari ni rububiyah, mulkiyah, ubudiyah. Bukan makan roti canai 3 jari. Cubalah lepas ni makan 3 hari ambil nasi 3 jari. Boleh tak boleh? Tak boleh. So Nabi tak akan cakap sesuatu yang tak boleh dilakukan secara universal. Kan kalau makan kat sana dekat Arab, mungkin capati, makan roti mungkin boleh 3 jari. Tapi kalau nak dibaca hadis tadi dalam bentuk yang universal, yang seluruh manusia boleh buat, ia adalah melibatkan rububiyah, ubudiyah dan mulkiyah. Okey? Boleh faham? Kalau faham, tulis faham. Alhamdulillah. Nah, betul Kak Hafsah. Kak Siti Hafsah, Didi and friend boleh makan anak kita. Selamba dia je dia makan anak kita. Okey? Alright. Okey. Siapa yang nak bagi kesan dan pesan? Saya offer. Siapa nak bagi kesan dan pesan? Boleh masuk dekat dalam channel ni Bicara Maqasid sekarang dalam sahabat ni bukan channel dekat dalam grup sahabat Maqasid, link untuk bagi kesan dan pesan. Okey, saya send sekarang. Okey, siapa yang klik link tu dan saya akan invite masuk dekat dalam live ni. Kali ni kita kongsikan kesan dan pesan secara langsung, ataupun nak bagi komen apa yang dapat pada hari ni, pelajaran ke apa yang kita dapat pada hari ni, supaya kita boleh
dapat sesi 2 hala. Bukan saya seorang saya bercakap pada hari ni, insyaAllah. Alright, sambil saya menunggu orang yang nak masuk, tak tahulah siapa yang pakai handphone, yang dia ada masa sikit lah setting. Kalau pakai iPhone dia mudah sikit sebab switchernya dia mesra iPhone. Dengan Android ni dia akan ada sedikit glitch. Siapa yang nak masuk boleh saja. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Ulang kaji kita pada hari ini. Dan siapa yang ada bagi soalan, pertanyaan, kalau saya terlepas pandang, nanti saya akan baca dan kita akan jawab dalam episod yang akan datang. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, dalam grup tu saya dah bagi link tu. Siapa yang dapat, siapa yang nak, kita boleh buka dan kita secara langsung bercakap, bersembang secara online, secara live pada pagi ni, insya-Allah. Okey, ada lagi yang tanya, boleh tak simpulkan ni? Okey, dah tadi jawab. Ilmu dada mesti jelas. Bila dah perkasa, saya tak faham maksud makan dan minum. Okey, dah dijelaskan. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, ada yang dah masuk. Okey, Kak Julia. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Julia. Alright. Okey, Kak. Tepek kat muka Kak lah nama saya. Okey, Kak, silakan. Apa kesan dan pesan pada hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekejap, saya confuse ni sebab ada dengar dua suara Ustaz yang satu lagi dan yang live ni. Sekejap je bagi dia settle down sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar. Sila sambung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak, apa pelajaran apa yang nak dikongsikan pada hari ni? Persilakan. Okey, sebelum tu, ini Kak Julia ya. Kalau siapa-siapa yang selalu tengok nama tu ada Julia Jaafar yang duk komen tu kan. Ini dia sahabat umrah saya lah. Kita pergi umrah mana? 129 kan? 129, ya betul. Umrah 129, kemudian ikut saya sekali ke Al-Aqsa bulan 2019. 2019. Ya, 2019, bulan 10 kita pergi. So umrahnya bulan Umrah 109, Al-Aqsa 129. Al-Aqsa 129, terbalik. Ya, betul. Silap. Okey, Kak, dipersilakan sambung. Okey. Secara keseluruhan ni kan, setelah kita 30 episod, dan saya pun dah sedikit sebanyak berkongsikan catatan dalam Telegram. Ada juga yang saya direct catatan dalam saya punya file sendiri. Okay, bermulanya kita nak mengenalkan berkenalan dengan Al-Quran ni. Walaupun kita ni nama je Islam, dah berpuluh-puluh tahun jadi Islam, tapi memang sebetulnya kita tak kenal. Kita memang masih belum mengenali dengan yang sebenarnya. Jadi nak mengenal tu, jadikan diri kita ni macam anak-anak semula. Macam yang Jiha beritahu dulu kan, kita bermula dengan mengenali nama-nama. So ayat 231 tu, surah 2 ayat 31. Nama-nama tu saya rasa setelah 30 episod ni ramai dah boleh catch antara perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan. Macam siapa sapi betina, RMU. RMU tu rububiyah, mulkiyah, ubudiyah tu memang agak sukar lah nak faham sebab saya pun ambil masa juga. Kemudian kita macam makan dan minum, masjid, solat, semua yang 5 rukun Islam tu, apa maqasid dia kan, apa tu semua. Jadi fahami dulu dengan semua nama-nama tu. Bila kita dah familiar, bila kita dah orang kata kita baca je, kita dah click our mind, oh ni maknanya tu, ni maknanya ni. Jadi kita dah tak macam orang biasa yang melihat
Al-Quran ni hanya sebagai satu lapis je. Masa tu kita dah ada, orang kata dah ada X-ray punya view tau. Kita dah boleh nampak sampai ke tulang. Macam tu. Tapi kita masih perlukan bimbingan seterusnya lah daripada Al-Quran, daripada orang yang menyampaikan Al-Quran tu, iaitu melalui perantaraan Ustaz Syauqi dan juga muhadir-muhadir yang lain dalam Prihatin. Dan bila kita dah mula kenali nama-nama tu, satu lagi yang kita dituntut istiqamah. Sebab bila kita menuju ke arah kebaikan ni, ujian dia tu pun banyak dengan tuntutan aktiviti seharian. Mana yang bekerja, mana yang suri rumah pun ada juga kerja dia daripada pagi sampai malam. Dan kita juga dengan kita punya obligasi sosial, maknanya dengan saudara mara, dan apa-apa sajalah yang menuntut kita punya perhatian. Jadi nak istiqamah dalam membaca cover to cover tu memang agak sukar nak dilakukan. Tapi insya-Allah bila kita dah faham, kita jadi addicted sebenarnya. Kita jadi addicted nak baca, nak baca dan baca. Kalau sebelum ni, kalau saya lah mula-mula baca Al-Quran cover to cover tu, asal buka je tidur. Sebab kita tak faham kan tentang apa benda lah yang kita memanglah faham sebab dia dah dalam bahasa Melayu, tapi kita tak faham apa yang nak disampaikan. How to connect sebenarnya. Ya, betul. Bila Ustaz cuba ajar dari satu perkataan, contohnya satu perkataan puasa tu, bila kita guna apps kan, kita tekan cari maksud perkataan, type puasa, dan dia akan keluar semua ayat-ayat yang berkaitan puasa. Masa kita rasa macam wow, macam ni rupanya nak baca. Dia tak boleh baca satu surah tu, dia tak boleh nak baca satu surah tu je. No, dia sangat interrelated with other surah. Itu antara yang saya rasa takjub dengan salah satu mukjizat Nabi Muhammad ni, iaitu Al-Quran tu sendiri. Yes. Okay. Akak adalah sebahagian daripada calon haji 2021. Okay. Sepatutnya setiap hari Sabtu tu, yelah kita busy lah 2 minggu sekali dengan program haji. Hari ni kita free. Tapi jadi macam kelas haji jugalah. Sebenarnya saya suka dengan orang yang istiqomah macam ni. Sebenarnya saya cuba juga untuk kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat semualah secara live. Sebab apa? Kita belajar, bukan kita sekadar belajar untuk kita daripada teks. Kita dah kena ada talaki macam ni. Talaki ni berdepan. Konsep berdepan tu dia lagi mudah sebab kita boleh tengok anak mata, kita boleh tengok muka, mulut sengit ke kan. Kita cakap satu word tu, tiba-tiba mulut dia sengit kan. Tiba-tiba mata naik atas. Tiba-tiba macam-macam gaya. Itu gunanya talaki. Why? Kita boleh ikrak kondisi waktu tu. Dan kita tahu, okay, ayat apa kita nak bagi sesuai dengan orang tu. Okay. Ayat apa yang jelas untuk menampakkan situasi macam tu. Sebab tu waktu pergi umrah dulu, akak cerita sikit pengalaman umrah akak macam mana? Umrah yang 109 tu. Okay. Masa umrah 109 tu, kami bermula daripada Madinah. Cuma ini di awal tu mula-mula saya dulu yang sakit, demam, sesama, kemudian berjangkit pada suami. Masa tu kami bawa anak-anak, lepas tu beranak-anak. Jadi kami banyak miss lah sebenarnya kelas-kelas terawal dekat Madinah tu. Tapi bila alhamdulillah kami dah get used to the weather dekat sana kan. Dan barulah kami join kuliah duha. Lepas tu subuh tu kalau kami tak terbabas, insyaAllah kami akan join kuliah subuh, kuliah duha, kemudian selepas zuhur, selepas isyak, banyaklah, at least sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Masa tu bila dibukakan yang basic, Al-Fatihah dulu, ataupun bacaan-bacaan dalam solat, masa tu rasa macam kena tampar lah. Rasa macam, ya Allah, kenapa aku tak tahu yang ni kenapa macam kenapa tak ada siapa bagi tahu. Lepas tu, dan of course Ustaz bukakan pasal maqasid ibadat umrah tu kan. Setiap step tu, tawafnya, sa'inya, apa maksud dia tu. Masa tu rasa macam sangat bermakna lah. Sangat bermakna dan rasa terlalu kerdil sangat pada ketika itu. Rasa macam banyak lagi macam, tak tahu kan? Banyak lagi. Dan in fact walaupun benda tu dah setahun yang berlalu,
dah walaupun Bicara Makassar ni dah 30 episod, setiap hari tu mesti ada benda baru. Dia punya kesan tamparan tu kurang lah sikit sebab kita dah mula sedar kan, dah tak berapa nak sakit sangat. Tapi kadang-kadang tu macam spektrum cahaya tu lagi banyak rupanya. Selama ni kita nampak cahaya putih je. Sebenarnya cahaya tu ada 7 spektrum warna kan. Macam tu lah. Itu belum masuk cerita tentang rambut dibelah 7. Macam mana nak berjalan dekat atas Siratal Mustaqim. Apa dia masukkan dengan rambut? Macam mana cerita belah 7? Banyak tu kalau saya nak ulas ni. Tapi dah satu jam syukur dah ni. Tak boleh. Dia addicted benda ni. Kan kita boleh bersembang seharian. Tak mampu nanti kalau kita nak hadam banyak-banyak. Jadi pelan-pelan. InsyaAllah. Sebab tu surah Al-Kahfi tu, surah 18 tu, pendengar kepada Quran itu, ayat 109 tu Allah kata, kalau kamu ambil lah 7 lautan pun, jadikan sebagai tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah ni, tak cukup. Saya sendiri pun yang dah dapat benda ni, dah berapa tahun pun masih lagi belajar, terus belajar dan sentiasa mendapat benda yang baru setiap hari. Jadi apa yang dikongsikan, Bicara Maqasid ni yang bagusnya, dia adalah satu ruang, benda yang kita boleh sampaikan, benda tu fresh from the oven. Kadang-kadang, bukan kata Kak Julia ni tak ada, dia ada alumni umrah. Alumni umrah ni kita ada buat kelas kita sendiri. So sebenarnya kadang-kadang waktu dulu kita dapat sampaikan dalam alumni umrah. Since PKP ni kita dah tak dapat buat any program yang melibatkan kita punya alumni. So kita jadikan ruang Bicara Maqasid ni, selain daripada kita punya alumni, kita dapat bagi kepada orang-orang luar juga. So bersyukurlah PKP ni pun jadi ruang yang memberikan kita jalan untuk kita sampaikan ilmu ni. Dah 30 episod, saya pun macam tak percaya dah 30 episod dah ni. Kalau hari-hari ni dah sebulan dah cerita dia ni. Kan? Tapi itulah, doakanlah supaya dalam 30 hari ni, ada demam ke, ada pening kepala ke, sakit gigi, pergi klinik Dr. Adlan pun sakit gigi pun masih boleh live lagi. Lepas live baru pergi klinik Dr. Adlan. Tandanya doakanlah supaya saya sihat dan istiqomah boleh menyampaikan. Dan saya kena terima kasih kepada Kak Julia lah. Dia antara orang yang banyak komit dalam urusan menulis nota. Dan kemudian sekarang ni pun dah keluar dah nota-nota dia yang panjang tu. Manfaatkan nota orang yang sedang mencari jalan untuk ambil air tadi tu. Ni cerita air. Air ni surah 76 surah 76 surah Al-Insan ayat 6 tu Allah kata aina yashrabu biha, air yang kami berikan, yang diminum oleh hamba-hamba kami. Kemudian dia kata apa? Yufajjiru tafjira, dia terbitkan mengikut terbitan-terbitan dia. So saya bagi satu channel ni mata airnya begini, tapi yang dapat dia pula, dia extract, dia boleh hujah begini. Itu cerita macam mana air tadi tu nak diberikan semula, nak disalurkan semula, nak dialirkan semula. Ini konsep ni. Orang Islam yang bijak ambil ayat Allah ini, dibuat empangan. Ni hebatnya manusia. Allah bagi satu petunjuk, tapi dengan petunjuk tu, diolahnya ayat ini dibuat empangan. Macam mana satu takungan besar, kemudian dia boleh channelkan, ini pergi ke pertanian, ini pergi ke penternakan, ini pergi ke peladangan, ini pergi ke rumah, ini pergi ke industrial. Itu hebatnya ayat Al-Quran. Diterjemahkan dalam bentuk praktis. Macam ni juga, seorang, tapi dia boleh memanfaatkan ramai orang. Itu cerita aina yashrabu biha, mereka minum air ni, mata air ini oleh hamba-hambanya dan mereka itu menerbitkannya dalam terbitan-terbitannya. Yufajjiru, perkataan di situ fajar. Ni banyak lagi lah kita terjemah. Ni mula seronok ni cakap ni kadang lupa diri. Susah sikit ni. Okey, terima kasih kepada Kak Julia. Saya tak nampak lagi orang lain masuk. Dia at least 3 orang. Tapi sekarang ni dah pukul 11.29. Kak Julia pun nak masak tengah hari tu. Makan tengah hari. Kita minta maaf dan minta ampun. Dan saya rasa saya bersyukur kepada semua yang menonton pada hari ni, memberikan kerjasama. Ingat balik dalam 30 episod menjalan ni, kita dah nampakkan kita tak rasa rugi walaupun kita ni kecil. Tak ramai tak apa. Sebab Islam bukan cerita kualiti. Bukan cerita kuantiti. Tetapi Islam itu cerita tentang quality. Allah sebut banyak dalam Quran, illa qalila. So jangan bimbang kalau kita rasa kita ni rare, kita ni pelik, kita ni sedikit. Dan bila kita sampaikan ilmu, orang lain reject. Sebab apa? Sebab yang rare ni memang jarang-jarang orang boleh terima. Sebab benda susah nak nampak kan. Itulah cerita orang Perak semalam tu. Okay? Kak Julia ada apa-apa lagi nak cakap Kak Julia? Pesanan ke? Pesanan kepada pencari-pencari ilmu macam saya.
berlapanglah dada. Okay. Sebab dia adalah sesuatu yang lain dari yang lain dan mungkin kita akan dilabelkan sebagai gila. Jadi insyaAllah istiqamah dan kita akan berjumpa apa yang kita cari selama ni. Alhamdulillah. Okey, kakak kerja keras tangan seni halus. Panjang ni nama dia. Okey, dia komen tumpang sikit lah Ustaz. Okey, nanti boleh dah cerita apa nak tumpang tu. Okey, insyaAllah kita nak jadikan diri kita ni hebat. Hebat bukan di mata manusia, tetapi hebatnya bila Allah mengangkat darjat kita di sisinya sebagai hamba-Nya yang paling bertakwa. Itu Allah kata. Tak ada cerita lain lah. Surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 13 tu, cerita dia jadikan kita ni berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpasang-pasangan, jantan, betina, laki, perempuan apa semua ni. Hujungnya adalah untuk dia mencarikan kita ni apakah yang paling mulia di sisi kita adalah orang yang paling bertakwa. Itu 49:13. So ini adalah proses kenal mengenal, ta'aruf kita sama kita insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada semua. Jadi saya dengan Kak Julia lah menutup majlis pada pagi ni dan nak masuk tengah hari dengan ucapan apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendirilah. Dan terima kasih kepada Kak Julia. Dan insyaAllah lepas ni kita ada ramai lagi ni nama-nama yang sebenarnya. Umi Hafsah pun boleh masuk, Kak Roslina. Kita ada orang Singapura kita, Kak Ros. Nanti kita jemput orang Singapura pula. Mungkin boleh sekali bagi kesan dan pesan. Ni saya nampak pattern dah. Hujung-hujung dalam lagi 10 minit nak last tu, saya akan bagi link. So siapa yang rasa nak bagi kesan dan pesan, so sebelum ni tuntut bertulis kan. Tak ramai yang bagi. Kali ni kita tuntut bersuara pula. Okay. Terima kasih Kak. Kita jumpa lagi pada esok, bukan esok hari Isnin pada Isnin. InsyaAllah dalam waktu yang sama, lebih kurang 10 pagi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita keizinan dan kesihatan untuk kita terus live secara langsung pada setiap pagi. Okay. Itu saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Kak.